Baik. Ya, ada belakang baru nampak. Okey, bukan show off, try. Try. Okey. Baik, mana tahu boleh jadi streamer nanti. Okey, kita sambung. Okey, kita nak lihat, okey, berkaitan dengan penentangan masyarakat tempatan dan kalau kita lihat, okey, kita telah belajar hari itu iaitu tentang okey, kita dah tahu bahawa sebelum ini, okey, sebelum ini kita telah lihat, okey, 6 bab yang pertama iaitu bab 1 kedatangan kuasa barat, yang kedua iaitu berkaitan dengan negeri-negeri Selat. Bab ketiga, negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang empat, iaitu bab negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Yang kelima, iaitu berkaitan dengan kedatangan Barat ke Sabah dan Sarawak. Bab yang keenam, iaitu, okey, kita lihat perubahan, okey, perubahan ekonomi dan juga perubahan dalam bentuk sosial akibat daripada pentadbiran Barat. Dan ini bab 7, iaitu berkaitan dengan apa tahu? Takkanlah orang tempatan kita tidak menentang British. So of course mereka akan menentang. So kita lihat penentangan masyarakat tempatan. So kita telah lihat tentang 3 bentuk penentangan iaitu penentangan bersenjata, mencabar perjanjian dan juga menggunakan sistem perundangan di mana kita telah lihat Dor Said, kemudian kita telah lihat Yam Tuan Antah, begitu juga kita telah lihat Datuk Bahaman, juga Rentap, serta kita telah lihat Syarif Masahur, serta Tok Janggut di Kelantan, serta Mat Saleh dan juga Mat Sator di Sabah. Dan kita telah lihat Datuk Maharaja Lela di Perak. Okey, dan juga Haji Abdul Rahman Limbung yang sangat beruntung kerana dibuang negeri ke Mekah. Kita telah lihat yang itu. Kemudian kita juga telah melihat kesan terhadap pentadbiran, okey, pentadbiran tempatan akibat daripada okey pentadbiran Barat. So kita telah lihat perubahan-perubahan terhadap pentadbiran tempatan di Negeri Sembilan, Sarawak, Pahang, Perak, Sabah, Terengganu, Kelantan dan sebagainya. Dan kita telah lihat okey perubahan perundangan tempatan serta kewangan tempatan di mana British telah mengutip segala cukai dan sebagainya. Hai. Okey, dan kita telah lihat kesengsaraan kepada rakyat iaitu cukai-cukai yang dikenakan, begitu juga dengan okey masalah nak membayar cukai. Kemudian okey kita tahu bahawa sistem yang diperkenalkan bercanggah dengan nilai tempatan dan akibatnya okey paling teruk iaitu kesan terhadap masyarakat Sarawak dan Sabah di mana Sabah tu sampai suami isteri dipisahkan, nak berjumpa pun kena denda. Hai, nak kejumpa kena denda. Itu yang kita geram betul kan. Okey. Kemudian kita telah lihat okey kekuatan kekuatan masyarakat tempatan iaitu kekuatannya yang pertama muafakat iaitu yang ditunjukkan oleh Datuk Maharaja Lela dan juga Syarif Masahur. Muafakat membawa berkat. Kemudian okey kekuatan kubu pertahanan iaitu kubu pertahanan Yam Tuan Antah, kemudian Rentap, begitu juga dengan Mat Sator. Dan persenjataan kita dah tengok okey Dor Said, okey tentera-tentera Dor Said dah pakai senapan jenis flintlock dan Snider rifles. Ini siapa yang memang main PUBG memang tahulah semua ni kan, memang hebatlah. Dan dari segi perundangan kita dah lihat Haji Abdul Rahman Limbung okey telah memohon lesen untuk menjadi peguam. Dan paling best dia kata apa? Okey, kami tak perlu minta izin British nak bersihkan tanah. Kami tahu tanah ini hak Allah. Kami perlu minta dengan Allah aje buat permintaan kamu. Wah, menang pula tu. Memang hebat. So itu kita telah lihat. Okey. Namun begitu juga kita telah lihat kelemahan-kelemahan lah. Of course, ada kekuatan, ada kelemahan. Dan kelemahannya antaranya kalau kita lihat seperti kehabisan peluru, kekurangan ubat bedil, kemudian juga kalau kita lihat penggunaan penggunaan
meriam-meriam seperti meriam Bukit Sadok ni. Dan juga kita telah lihat Haji Abdul Rahman Limbong ini, okey, kita tahu bahawa telah dipersalahkan kerana kebangkitan masyarakat tani. So dia telah diisytiharkan sebagai apa? Sebagai pemberontak, ditangkap dan dibuang negeri. Dan kita juga telah melihat kegagalan Datuk Maharaja Lela untuk mentafsir perjanjian Pangkor. Dan kita telah lihat penggunaan tipu muslihat daripada British, iaitu tipu muslihat di mana Tok Janggut itu dianggap sebagai menderhaka kepada Sultan. So rakyat jangan join. Itu muslihat British. Begitu juga Mat Saleh, dah bagi daerah Tambunan, mungkir janji, ambil balik. Ini bukan buruk siku lagi dah. Ini buruk lutut. Bukan siku, lutut. Memang buruk gila. Jadi ini memang buruk. Ya. Dan pada akhirnya kita telah lihat tentang kegagalan penentangan masyarakat tempatan. Sebab apa? Kita dah lihat penentangan tu bersifat setempat. Kalau kalau Pasir Putih Kelantan, kat Pasir Putih saja. Dia tak pergi ke ke Temerloh ke ataupun ke Nanning ke. So dia tidak menyeluruh ke seluruh negara. Dan sokongan pun tak menyeluruh. Golongan penentang ni kurang mendapat sokongan istana. Kemudian kelemahan teknologi. Kemudian British berpakat dengan Belanda. Kemudian juga British menggunakan pengaruh istana untuk menamatkan kebangkitan. Maknanya, British tahu bahawa orang-orang tempatan tidak akan menderhaka kepada Sultan. So, British guna Sultan untuk apa? Untuk mengarahkan para penentang ini ditangkap. Nampak tak? Jadi, itu faktor istana. Dan yang keenam, kelemahan strategi. Sebab British gunakan macam-macam strategi untuk mengatasi penentangan masyarakat tempatan ini. Dan akhirnya, kita yang menanggungnya. Jadi kalau kita lihat namun begitu kita sambung daripada sini, kita nak lihat ada kesannya. Kalau kita lihat, kadang-kadang kita argue tau, iaitu cikgu, diorang ni menentang British apa semua dengan menyerang apa semua, macam tak ada efek aja. Baik tak payah menentang. No. Sebenarnya ada tau. Iaitu ini yang kita nak cerita hari ini, iaitu kesan penentangan tempatan terhadap pentadbiran British. Kesan dia yang pertama apa tahu? Jom kita tengok. Sebelum itu mungkin tak nampak sikit kamu punya ni kamu punya, kita katakan nota ni tak berapa nampak sangat. So kita akan ketengahkan sikit. Okey, baik. Kesan terhadap pentadbiran British yang pertama sekali kita nak lihat iaitu kerugian akibat peperangan. British sebenarnya mengalami kerugian sebanyak 100,000 pound sterling dalam perang Nanning saja. Perang Nanning, siapa pahlawan dia? Siapa pahlawan perang Nanning? Dul Said. Yes, betul. Iaitu Dul Said. Maknanya penentangan pertama pun British, kita tahu kan, penentangan pertama berlaku di Nanning, iaitu penentangan yang dilakukan oleh Dul Said. So Dul Said telah menyebabkan British mengalami kerugian 100,000 pound sterling. Padan muka. Okey. Itu dia. Ambil. Kemudian British juga telah membelanjakan sebanyak 400,000 pound sterling dalam perang Perak. Dalam perang Perak, 400,000 pound sterling sebenarnya rugi. Dan British juga mengalami kerugian sebanyak 7,000 pound sterling dalam perang Pahang. Kalau perang Pahang, British menentang siapa? Menentang siapa?
Okey. Siapa tahu? Kalau Datuk dalam perapang, Bahaman. Datuk Bahaman. Datuk Bahaman. Okey, terbaik yang itu. Terbaik. Ramai yang boleh jawab. Bagus, bagus. Okey. So, itu berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh British akibat peperangan. Seramlah. Okey. Alright. Kemudian, British lebih berhati-hati dalam sistem tadbiran. Kita lihat British selepas pembunuhan J.W.W. Birch, okey, padan muka dia. Okey, British setelah residen itu okey dibunuh, maka selepas itu British ambil iktibar tau. Iaitu kali ini British melantik residen yang betul-betul berpengalaman. Kemudian bijaksana, kemudian fasih berbahasa Melayu. Orang putih kena belajar bahasa Melayu dia. Bukan orang Melayu belajar bahasa Inggeris. Nampak tak? Dan juga mestilah pandai mengambil hati. Alamak, kalau pandai mengambil hati tu macam bahaya sikit kan. Taklah kan. Jangan risau. Zaman tu British tak reti pick up line. Dia tak reti. Budak sekarang ni je ramai pandai pick up line untuk mengambil hati. Orang dulu tak pandai ya. Orang dulu tak pandai. Okey. Masalah sekarang cikgu tak ada hati nak bagi dah. Tak ada hati. Oh boy kan. Ya ke? Cuba cikgu cuba Okey. Ambil. Okey. Dah ambil dah. Okey, baik. Kita lihat. Okey. Kita lihat dulu. Lagu tak ada. Cik nak lagu juga. Okeylah. Ambil. Cikgu bunyi. Okey. Ambil. Okey. Okey, ambil itu. Okey. Baik, kita lihat British melantik residen yang berpengalaman, bijaksana, okey, fasih berbahasa Melayu, pandai mengambil hati dan menguasai adat resam tempatan. Itu yang dipilih. Kemudian Majlis Mesyuarat Negeri ditubuhkan oleh British yang ahlinya dilantik oleh Sultan setelah dicadangkan oleh residen. So itu ditubuhkan oleh British sebenarnya. Kemudian Majlis Mesyuarat Negeri menjadi badan penasihat Sultan dan meluluskan perintah atau peraturan Sultan dalam Majlis Mesyuarat. So kali ini British betul-betul berhati-hati. Okey, tak nak lagi ada dia punya residen yang dibunuh dan ada juga penentangan daripada masyarakat tempatan. Nampak tak? British cepat mengambil iktibar. Tapi itu mungkin British dulu kot. British sekarang tak boleh lah. Korang tengok masa England kalah dalam Euro hari itu. Bila kalah, diorang dengan diorang pun bergaduh. Aduh. Itu nak jadi contoh. Tak payah. Tak payah. Kan? Buang karen je. Kan? Tak payah. Okay. Alright. Alright. Tak payah. Okay. Kalah dengan Itali. Yes. Nasib baik apa yang cikgu sokong memang menang. Bukan Itali, tapi referee. Referee ya. Okay. Baik. Kita lihat. Diorang KO. Okay. Kemudian seterusnya, British merombak semula skim penempatan pegawai di mana pegawai British yang ditempatkan di negeri Melayu ini mestilah mengetahui adat istiadat Melayu. Mesti. Dan British juga menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar di Perak pada tahun 1905 dan British memberikan peluang kepada bangsawan-bangsawan Melayu untuk menyertai perkhidmatan awam tanah Melayu. Maknanya, British memberikan jawatan-jawatan yang tertentu kepada orang-orang bangsawan. Maknanya para pembesar, itu bangsawan pembesar-pembesar Melayu supaya mereka ada jawatan dan mereka boleh berkhidmat dengan British. Dan mereka takkan menentang British. Nampak tak? Bijaknya British. Nampak? Semata-mata untuk mengaut keuntungan dan juga mengaut hasil sumber negara kita.
Ya, macam-macam taktik dia orang ni kan. Okey. Putar-putar sama je ujung ni. Betul. Betul. Okey. British juga menubuhkan Perkhidmatan Tadbir Melayu iaitu MAS, Malay Administrative Service, yang melibatkan orang Melayu dalam pentadbiran. So sedikit demi sedikit dia ambil orang Melayu, kemudian juga diberi jawatan supaya orang Melayu itu tidak menentang British. Bijak. Nampak tak? Jadi itulah apa yang dilakukan oleh British. Kesan daripada penentangan masyarakat tempatan. Diorang cepat-cepat berubah. Kemudian juga dengan itu pemantapan kuasa barat, di mana British dengan cara itu ya, British menguasai seluruh negeri Melayu. Sarawak dikuasai oleh dinasti Brooke dan Sabah dikuasai oleh SBUB. Wah, kan? Nampak tak? Maknanya apa? Jangan guna kekerasan. Guna apa? Guna toleransi dan kelembutan. Itu dia punya, kita kata sebagai iktibar. Ini kalau kamu nak berkawan dengan orang, jangan paksa-paksa. Meh sini. Meh, aku nak kawan dengan kau. Wan boy, kasar now. Janganlah macam tu. Kena bagi salam. Assalamualaikum. Kan? Boleh berkenalan. Siapa nama? Kan? Saya daripada kelas sana. Awak daripada kelas itu ya? Oh. Kenapa tegur? Oh, saja nak bagi tahu tudung awak tak jadi. Tudung klepet macam tu. Tu nak tegur tu. Cepat-cepat dia. Okay. So, saya jadi okay, saya bantai manusia tu. Oh boy. Okay, rare sangat rare sangat, gangster. Okay, baik. Benda paling sakit hati. Ya. Okay, sebab dia. Okay. Baik. Tak tegur tudung cincai. Okay. Baik. Itu kesan terhadap pentadbiran British. Baik. Kesan terhadap masyarakat tempatan. Apa yang berlaku akibat daripada penentangan itu? Kita lihat yang pertama, iaitu kesan terhadap pemerintahan dan pembesar tempatan. Yang pertama, kita tengok kehilangan kedudukan dan jawatan. Contoh, Datuk Ba'aman, Sharif Masahur dan juga Dul Said. Itu. Kemudian kehilangan jiwa atau terkorban dalam serangan. Seperti siapa? Mat Saleh, Mat Satur dan Tok Janggut. Itu kehilangan kedudukan dan jawatan. Yang kedua, kehilangan jiwa atau terkorban. Yang ketiga, dijatuhi hukuman mati. Seperti Datuk Umar Raja Lela dan juga Datuk Sagur. Soalan tentang soalan struktur ataupun esei pernah bertanya tentang perkara ini, iaitu apakah kesan penentangan barat terhadap pemerintahan dan pembesar tempatan. So ini jawapan dia. Pertama, kehilangan kedudukan dan jawatan. Kedua, kehilangan jiwa atau terkorban. Yang ketiga, dijatuhi hukuman mati. Dan yang keempat, dibuang negeri seperti Sultan Abdullah, Raja Ismail, Sharif Masahur dan juga Haji Abdul Rahman Limbung. Dibuang negeri. Itu orang dulu. Orang sekarang beria-ia nak buang negeri Selangor. Beria-ia nak buang negeri Selangor. Mentang-mentanglah hari ini kes COVID 13,000 dan hampir 4,000 ke 5,000 di Selangor, korang nak buang Selangor sampai hati korang nak buang Selangor. Tak apalah. Kami boleh membawa diri. Kami bawa Selangor pergi ke Itali. Boleh. Siapa nak ikut? Siapa nak ikut? Kan? Tapi tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab kalau kami Selangor, dihanyutkan pergi mana-mana pun, kami boleh hidup. Roti gardenia dekat kami. Kereta Proton ada dekat kami. Kemudian segala kilang-kilang makanan, minuman, kilang TV, kilang radio, semua ada dekat negeri kami. Kami boleh hidup sendiri, okey? Okey.
So, janganlah pisahkan kami ya. Okey, baik. Ya, punca ekonomi Malaysia. Okey. Ya, yang duduk luar Selangor terasa. Okey. Okey. Baik. Selain daripada kesan terhadap kehilangan kedudukan dan sebagainya itu, kita lihat juga British telah memperkenalkan Durbar. Durbar. Durbar ni apa cikgu? Durbar ni sebenarnya adalah Majlis Mesyuarat Raja-Raja ataupun Sultan-Sultan. So Durbar ni akan memberi peluang kepada Sultan, ahli mesyuarat negeri dan pembesaran Melayu untuk menyuarakan pandangan dengan bebas berkaitan perkara yang melibatkan kepentingan bersama. Okey, mungkin kamu tak boleh bayangkan, kamu cakap apa tahu? Cikgu, kenapa Datuk Bahaman yang menentang di Pahang, dia tak bekerjasama dengan Yang Tuan Antah ke, Datuk Maharaja Lela ke? Harus diingat bahawa zaman dulu kita tidak bersatu. Negeri-negeri ini memiliki kerajaan masing-masing. Kerajaan Perak jaga Perak. Kerajaan Pahang jaga Pahang. Kerajaan Kelantan jaga Kelantan. Jadi mereka tidak berhubung antara satu sama lain, melainkan untuk perdagangan. Jadi engkau, aku. Aku jaga negeri aku, engkau jaga negeri engkau. Jadi sebab itu bila serangan British, penjajahan British, mereka tak mampu nak bekerjasama. Sebab selama ini mereka terpisah oleh kepimpinan dan juga kerajaan yang berbeza-beza. So, inilah dia Durbar di mana pertama kali sultan-sultan itu berkumpul dan bekerjasama. Sekarang lain. Sekarang dah rakyat bersatu. Sekarang dulu tak. Malah rakyat dengan rakyat pun bergaduh tahu dulu. Orang Perak tak nak jumpa orang Selangor. Kalau jumpa bergaduh. Orang Kelantan tak nak jumpa orang Terengganu. Kalau jumpa bergaduh. Berperang aja dulu. Jadi kena hati-hati ya. Dulu. Sekarang kahwin ganja. Ya. Okey. Dulu kan Kelantan dengan Terengganu bergaduh. Yang menang siapa? Yang menang siapa? Okey, Kelantan dengan Terengganu bergaduh dulu. Yang menang siapa? Yang berperang. Kelantan dengan Terengganu berperang, siapa menang? Betul Maisara, Terengganu. Sebab betul Syarul sebab iyalah. Sebab Terengganu je ada menang. Kelantan tak ada menang. Kelantan ada menang. Betul? Tahu lah. Okey, baik, bagus. Okey. Baik. Kita teruskan. Okey. Dan dalam Durbar inilah bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi dalam persidangan Majlis Mesyuarat Negeri dan tulisan Jawi digunakan dalam urusan surat menyurat. Nampak tak? Bahasa Melayu jadi bahasa rasmi dan tulisan Jawi dalam urusan surat menyurat. Kemudian, kalau kita lihat dengan keberanian tokoh-tokoh ini, kebaikannya atau faedahnya adalah menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air. Jadi inspirasi macam mana tahu? Jadi contoh. Kita mesti menentang penindasan. Kita kena contohi macam Datuk Bahaman, macam Datuk Maharaja Lela, macam Haji Abdul Rahman Limbung. So, nama-nama itu menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air. So, kalau kita lihat keberanian tokoh yang menentang British menjadi inspirasi kepada pejuang bangsa. Dan inilah memberi semangat kepada pejuang tanah air untuk menuntut kemerdekaan negara. Kalau anda di tempat mereka dan kita nak berjuang ke arah kemerdekaan, adakah anda berani untuk menyahut cabaran ini? Berjuang ke arah kemerdekaan negara? Sanggupkah anda? Ya, Maisara, Husna Fazil, Iris Sado dan Syahrul berani menyahut cabaran? Arif? Okey, bagus. Itu yang kita mahu. Ana Zainal, yes. Ingat, kita kena berani. Beras kita beli. Itu salah. Itu lain.
itu lain. Sorry, itu lain. Baik. Okey, kita teruskan. Menjunjung perintah. Yes. Baik. Okey. Kalau kita lihat dengan kesan terhadap masyarakat tempatan, okey, kesan terhadap pemerintahan dan pengusaha tempatan ini semua, dan kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian, dan ini menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air, maka kita telah menamatkan bab yang ke-7, penentangan masyarakat tempatan. Yes. Okey. Ya, tepuk. Itulah tepuk tu. Yeah, kita telah pun tamat bab 7. Okey. Yes, clap. So di PDPR dah habis bab 7 ni ke belum? Dah habis ke belum? Ke tak masuk lagi? Tak masuk lagi. Alhamdulillah. Oh dah Liana tengah-tengah. Okey. Tak masuk lagi ya. Habis belum habis kelas. Okey. Baru habis bab. Fokus kerja kursus sekarang. Okey, baik, bagus juga. Okey. Baik. Cikgu cepat sangat. Apa yang cepat sangat? Okey. Oh, cikgu yang cepat sangat, bukan cikgu. Ke cikgu yang cepat sangat? Confuse cikgu. Oh, cikgu sekolah. I see. Tak apa. Okey, ingat dalam kelas cikgu bukan kita nak menghafal, tetapi kita kena faham. Okey, kita kena rasai. Cikgu, saya kadang-kadang tak jelas. Okey, Adam, apa yang tak jelas? Silakan. Ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya sekarang. Ya. Okey, cikgu sekolah. Kadang-kadang tak jelas. Apa yang tak jelas? Apa, Dam? Oh, ya ke? Oh, explanation dia. Okey. Okey, kalau macam cikgu juga. Okey, cikgu pun kadang-kadang ada benda yang tak jelas, cikgu. Cikgu explain. So, kalau tak jelas, sila bertanya. Okey? Okey. Cikgu buat pengulangan secara pantas sebelum kita buat latihan. Okey. So kita nak lihat apa yang kita telah kita pelajari dalam bab 7 ini, iaitu yang pertama berkaitan dengan matlamat dan penentangan masyarakat tempatan. Kita telah lihat. Baik. Okey. Okey, so ada tanya, boleh cerita tak pasal format untuk laporan sejarah? Boleh, tetapi bukan dalam kelas sekarang. Iaitu mungkin pada kelas seterusnya untuk format laporan sejarah. Cuma, okey, lain sekolah mungkin lain sedikit dia punya format. Jadi sebaik-baiknya rujuk kepada guru sekolah kamu. Bagaimana untuk buat kerja kursus ataupun laporan sejarah tu, ya, dapatkan formatnya. Baik. So Fariba ada tanya, cikgu, Hitler tu siapa? Hitler sebenarnya adalah pemimpin parti Nazi, iaitu parti yang telah menguasai Jerman pada tahun 1930. Nazi, bukan nasi, Nazi. Dan beliau telah mencetuskan Perang Dunia Kedua. Mencetuskan Perang Dunia Kedua. Dengan menyerang Poland. Ya. Apa dia? Betul ke Hitler tu berketurunan Jew? Hitler berketurunan Jew? Tak. Hitler sebenarnya adalah memang berketurunan Jerman. Jerman dengan Jew lain. Cikgu. Yes. Jerman sepenuhnya ke? Hitler tu dia tu ada keturunan Austria ke, cikgu? Tidak. Dia ada keturunan, benar-benar keturunan Jerman. Baik. Dia memang keturunan Jerman, betul. Dia jahat ke? Okey. Macam cikgu selalu cakap sebenarnya manusia ni manusia ni dia tak ada jahat. Tak ada sesiapa yang kata saya dah besar cita-cita saya nak jadi orang jahat. Tak ada. Tak ada. Sebenarnya dia tak jahat, tetapi matlamat dia betul. Cara yang tak betul. Matlamat dia untuk membina negara bangsa Jerman. Negara bangsa Jerman
Dia nak bentuk negara bangsa yang semua orang dalam negara itu adalah orang Jerman. Jadi dengan cara itu dia kena halau, okey, dia halau orang-orang yang bukan orang Jerman dan membunuh orang-orang Yahudi dan juga telah meluaskan kuasa dengan menjajah, menyerang negara-negara lain untuk meluaskan dan memberi kekuatan ekonomi kepada orang Jerman. Niat Cikgu. baik, cara salah. Lepas tu kenapa tiba-tiba Amerika dengan Japan pula dah end the war pula dah, kenapa bukan Jerman? Sebab sebenarnya Perang Dunia Kedua berlangsung di dua tempat. Satu di Eropah, satu di Asia. So di Eropah yang penentangan terhadap Jerman. Kalau di Asia, penentangan terhadap Jepun. Semua ini kamu akan belajar dalam bab 3 tingkatan 4 tahun depan. Tak lama lagi. Tak lama lagi. Hujung tahun ni kita akan belajar. Okay, bab 3 form 4. Excited lah cikgu. Ya, ada. Serius. Kamu akan lihat belajar tentang apa tahu? Tentang bom atom, dua bom atom yang digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi itu semua kamu akan belajar. Kenapa pening kepala? Yep. Jarak pertama Jerman. Yes. First atom bomb. Yes. Ya. Cikgu. Ya. Betul kan, saya search internet, Amerika sebenarnya dia ada 3 bom atom, iaitu dia dah jatuhkan lagi 2 bom. Yep. Macam Little Boy dengan Fat Man. Lagi satu Betul. bom tu nama dia Gadget. Yes. Tetapi dia tak gugurkan. Kerana apa? Kerana selepas gugurnya, yang kedua itu Jepun surrender. So menyerah kalah. So itulah sebabnya dia tidak gugurkan yang ketiga. Okey, cikgu, betul ke kami ni masuk sekolah 2023? Kemungkinannya macam itulah. Kemungkinannya macam tu. Okey. Jadi sementara waktu itu masuk je lah kelas cikgu, kita belajar santai-santai, kita buat latihan, kita belajar macam mana nak jawab soalan kertas Of course satu. cikgu, of course. Dan kemudian kita masuk bila hujung tahun. Okey, macam biasa dah tak ada exam, kita masuk belajar bab form 4. Bab form 4 pula. Jadi lagi seronok, bab form 4 lagi best, serius best. Okey. Ya. Macam-macam ya. Lepas tu belajar kat kelas virtual. I see. Okey, baik. Ariel kata sakit kepala, kenapa? Kenapa sakit kepala? Tak tahu cikgu, pening kepala. Pening kepala ya. Dah saya nak ke bed dulu lah. Okey. Banyakkan minum air kosong. Ya, banyakkan minum air kosong. Okey. Kita telah lihat bentuk penentangan, iaitu penentangan bersenjata, mencabar perjanjian dan menggunakan sistem perundangan. Dan kita telah lihat tentang Dul Said, begitu juga Yam Tuan Antah, Datuk Bahaman, serta Rentab dan juga Syarif Masahur. Begitu juga Tok Janggut dan Mat Saleh. Begitu juga Mat Satur, iaitu pembantu Mat Saleh. Serta Datuk Maharaja Lela di Perak. Okey. Dan juga Haji Abdul Rahman Limbung. Serta juga berkaitan dengan, kita lihat kesan-kesan terhadap kuasa pemerintahan akibat daripada sistem pentadbiran barat. Okey. Dan kemudian kita juga telah lihat perubahan pada perundangan tempatan, keuangan tempatan, kemudian kesengsaraan yang berlaku kepada rakyat. Kita telah lihat yang ini dan kita pelajarinya tentang masalah cukai dan juga masalah kepada sosial dan kehidupan. Dan kekuatan, bagaimana kekuatan masyarakat tempatan? Sebab muafakat, kubu pertahanan, kemudian juga persenjataan dan juga perundangan. Namun ada kelemahan juga, iaitu kelemahan senjata, kemudian juga ancaman perundangan barat dan juga gagal mentafsir perjanjian serta penggunaan tipu muslihat. Dan kita lihat kesan terhadap pentadbiran British apabila berlaku penentangan masyarakat tempatan. Kita dah lihat tadi, iaitu kerugian akibat peperangan. Okey. Dan sebelum itu, kamu nak tahu kalau 100,000 pound sterling
pada zaman tahun 1800, 100,000 pound sterling ini bersamaan dengan sekarang ni ialah 10 juta ringgit Malaysia. 10 juta kerugian. Kalau diukur balik pada zaman sekarang, 10 juta ringgit Malaysia rugi. Jadi memang banyak. Sebab itu British tak nak lagi mengalami kerugian. Serius. Memang. Okay. Kemudian menyebabkan perubahan-perubahan yang berlaku kepada British, iaitu berhati-hati dalam sistem pentadbiran, kemudian juga merombak semula skim penempatan pegawai dan pemantapan kuasa barat. Betul? Tak. Okey, so Wusko tanya soalan yang baik. Okey, dia rugi sebab banyak harta benda rosak ke apa cikgu? Tak. Sebenarnya British rugi sebab apa tahu? Sebab British kena sediakan angkatan tentera. Angkatan tentera tu pula kan kena sediakan senjata, peluru, belanja lagi. Kemudian sediakan makanan, belanja lagi. Perubatan, belanja lagi. Lepas tu bila masuk hutan, masuk nak memburu para penentang ni, bukan sehari dua hari. Kadang-kadang sebulan, 2 bulan. Nampak tak? Dan tentera-tentera British, kebanyakannya bukan tentera Melayu. Dia ambil tentera daripada India. Tentera Gurkha, tentera India. Jadi, dia kena sediakan segala makanan, pakaian, gaji dan sebagainya. So, bila kalah, okay, menyebabkan mereka rugi. Tak dapat balik kutip. Okay, tak dapat kuasa untuk mengutip cukai untuk gantikan kepada yang telah dibelanjakan. Nampak tak? Jadi dia rugi. Hantar, okay, belanja sampai 100,000, tuk-tuk kalah. Terpaksa hantar lagi untuk apa? Untuk mengalahkan para penentang. Hantar lagi sekarang, belanja lagi. Itu sebab utama dia orang tak nak menentang secara kekerasan lagi. Itulah dikatakan sebagai kerugian yang ditanggung oleh British. Dan ada yang tanya 1 pound sterling 100 ringgit. Kamu tahu tak? Semasa semasa zaman tahun 1950-an 60-an 10 sen boleh mendapat secawan kopi. 10 sen secawan kopi tahun 1960. Kalau sebelum tu lagi rendah. 10 sen sekarang. 10 sen sekarang, jangan kata 10 sen lah. Duit shilling masuk dalam tabung. Tak nak pakai duit shilling, nak pakai duit kertas juga. Duit shilling masuk dalam tabung. Tak cikgu, salah tu. Zaman sekarang, ais pun dah 20 sen. Tu ais, bukan air lagi. Nampak tak? Dan percaya tak? Okey, percaya tak bahawa dengan 10 sen kamu tak boleh, okey, dengan 10 sen tu bukan tak boleh. Dengan 10 sen tu kamu boleh mendapat iPhone 12. Percaya tak? Dengan percaya. 10 sen tu. Iya betul. Adam betul. Betul boleh dapat cikgu. Tahu kenapa? Betul. Tapi kena ada banyak 10 sen lah. Tak betul Ariel. Kamu tahu tak? Dengan 10 sen kamu boleh dapat iPhone 12. Caranya katakan harga iPhone 12 tu RM6,500. Contoh RM6,500. Ambil titik tu letak dekat 10 sen. Bukan. RM6,500. Katakan kamu bawa duit pergi, tup-tup rupanya kamu punya duit RM6,499.90. Dapat tak iPhone tu? Tak dapat kan? Tak dapat. So dengan tambahan 10 sen baru cukup 6,500, kamu dapat iPhone 12. Setuju tak? Setuju. Tak apa lah cikgu. Saya keluar dulu. Cik Irene. Sakit kepala nampak? Okey. Aduh, yai. Alright. So, kita telah lihat berkaitan dengan ini. Okey.
kita ada di bahagian belakang, okey, nota tu ada soalan-soalan, okey, soalan-soalan objektif. Okey. Pernah institution okey, betul. So, kita nak lihat kat sini ada lebih kurang berapa soalan ni? Okey, ada 16 soalan. So, kita akan seperti biasa, dah lama tak buat kita akan berikan soalan-soalan ini kepada para pelajar untuk baca dan menjawab soalan. Boleh? Okey, dah lama tak ni kan. Jadi kita nak berikan kepada para pelajar dulu untuk menjawab soalan. So, cikgu akan berikan nama-nama untuk yang kena jawab soalan, baca dan jawab soalan jangan lari. Jangan lari. Ada 61 orang ni, cikgu tahu sampai pukul 10 kena ada 61 orang. Jangan lagi. Jangan lagi jangan tukar nama. Okey. Jangan tukar nama. Okay. Baik. Bundarkanlah cikgu. Okey. Baik, 60 je. Adios. Okey, tunggu. Okey. Ada 60 orang. Janganlah lagi. Aduh. Okey, kita lihat. Soalan yang pertama kita akan berikan kepada Adlina. Soalan nombor 1 Adlina Okey, Adlina. Soalan nombor yang 2 iaitu Ahmad Amjad. Okey, nombor 2 Ahmad Amjad. Nombor 1 Adlina, nombor 2 Ahmad Amjad. Yang ketiga iaitu Aidil Khan. 3 Aidil Khan Okey, Aidil Khan. Yang keempat iaitu kita beri kepada Akil Iskandar. 4 Akil Iskandar Okey, yang keempat Akil Iskandar. Yang kelima iaitu Farisha Az-Zahra. Boleh? Yang kelima Farisha Az-Zahra. Baca dan jawab. Soalan nombor 5. Farisha Az-Zahra. Yang keenam iaitu Hana Wahida. Yang keenam Hana Wahida. Yang ketujuh iaitu Iman Daniel. Iman Daniel. Okey. Iman Daniel. Yang ke-8 iaitu Imran Yusof. Ke-8 Imran Yusof. Okey, dan yang ke-9 iaitu Lutfiah. 9 Lutfiah. Okey. 10 kita berikan kepada Syahrul. Okey, 10 Syahrul. Dan 11 kita berikan kepada Mia Adriana. 11 Mia Adriana. Okey, ingat 12 kita serahkan kepada Naim. 12 Naim. Okey, ingat 13 kita berikan kepada Nur Aisyah. 13 Nur Aisyah. Dan yang ke-14 kita berikan kepada Kistina. Okey, 14 Kistina. Dan 15 kita berikan kepada Wafi. Okey, 15 Wafi. Wafi dan juga yang ke-16 ialah iaitu Zarif Irfan. 16 Zarif Irfan. Alright. So, ada orang nak cikgu. Okey. Oh, Abdul Rahman nak nanti. Nanti Okey. So, kita mulakan soalan pertama. So, cikgu nak kamu onkan mic dan juga bacakan soalan itu dan juga berikan jawapan. Okey okey. Silakan. Kita mulakan kepada Adlina nombor 1. Silakan Adlina. Boleh Adlina? Boleh. Okey. Antara tahun 1831 hingga 1832, British menghadapi tentangan daripada penghulu Dor Said di Nanning. Mengapakah British ditentang di wilayah tersebut? C. Arahan membayar cukai hasil. Yes, Adlina. Arahan membayar cukai hasil. Terbaik. Terbaik. Okey. Nombor 1 memang betul. Okey, C. Arahan membayar cukai hasil. Betul tu. Okey. Soalan nombor 2. Kita serahkan seterusnya Ahmad Amjad, silakan. Pernyataan berikut atas merujuk kepada peranan pada tahun 1831 dalam peranan pertama Dor Said dan pengikutnya berjaya mengalahkan British. Apakah faktor kejayaan Dor Said? Apakah faktor kejayaan Dor Said?
Kita risau tu. Risau tu. Cepat. Orang dah tepuk dah ni. Apa jawapan dia? Cepat. Apa jawapan dia? Ikut. ABCD? D. D. Senjata moden. Oh. Cikgu suka jawapan kamu. Ahmad Amjad. Okey. Cikgu suka jawapan kamu. Okey. Okey. Tapi sebenarnya jawapan dia apa? Kamu nak tukar jawapan tu ke? Tidak Okey. Baik. Ahmad Amjad, oleh kerana cikgu suka dengan jawapan kamu, maka cikgu berikan kamu hadiah, iaitu ambil. Okey. Baik. Namun sebenarnya, minta maaf Ahmad Amjad, salah. Jawapan sebenarnya adalah, apakah faktor kejayaan Dol Said? Apakah faktor kejayaan dia? Okey. Permuafakatan. Ya, permuafakatan pembesar. Jawapannya adalah A. Ya. Ingat kan, Dol Said kan dia menerima bantuan daripada penghulu Richard, kemudian Yang Tuan Antah dan sebagainya. So itu permuafakatan pembesar. Ye. Okey, kepada yang tak berjaya memberi jawapan yang betul, kita akan bawa dia ke peringkat akhir. Peringkat akhir denda. Alright. Baik. Okey. Seterusnya, soalan yang ketiga kita serahkan kepada Aidil Khan. Silakan Aidil. Maklumat berikut berkaitan campur tangan British di negeri Sealand. Okay. Pada tahun 1876, Yang Tuan Amta telah berunding dengan Gubernur Negeri Sealand, William Boyd, untuk berdamai. Apakah kesan perundingan tersebut ke atas kedudukan Yang Tuan Amta? Ya. Maknanya B. Jawapan dia? B, iaitu diberi kuasa memungut cukai. Anda yakin dengan jawapan anda? Anda tak nak tukar? tukar C. Tukar C, dikembalikan semula kuasanya oleh Datuk Kelana. Are you sure? Tukar lagi D. Jawapannya apa? D, iaitu? Diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Sri Menanti. Yes, anda telah ditembak. Banyak sangat engkau suka. Okey, baik. Ya, sebenarnya ya betul. Jawapan dia adalah D. Ya, betul. Nasib baik engkau bertukar ya. Ya, jawapannya adalah D. Yes, betul. Okey. Aidil Han, okey. Iaitu diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Sri Menanti. Okey. Soalan yang keempat, kita serahkan kepada siapa ya? Saya. Silakan. Apakah bukti yang menunjukkan Datuk Siaman Gagap berpegang teguh kepada prinsip mempertahankan maruah bangsa? A. Menyokong Yang Tuan Antah. Okey, menyokong Yang Tuan Antah. Yes, menyokong Yang Tuan Antah dalam apa? Dalam penentangan Yang Tuan Antah. Are you sure? Yes. Yes, itu yang kita mahu. Itu yang terbaik. So nombor 4 jawapannya adalah A, menyokong Yang Tuan Antah untuk mempertahankan Sri Menanti dan sebagainya. Bagus. Okey, Akil Iskandar. Bagus soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 5. Okey, siapa nombor 5? Saya. Silakan. Nombor 5. Mengapakah Datuk Bahaman menentang British di Pahang? A. Pembinaan Balai Polis. Ya Allah, anak siapalah ni pandainya. Datuk Bahaman memang memang menentang British kerana pembinaan Balai Polis. Betul sangatlah tu. Betul sangat. Nombor 5A. Bagus, terbaik. Okey. Soalan yang ke-6. Ya, soalan ke-6 siapa? Saya cikgu. Silakan Hana Wahidah.
tokoh berikut telah berjuang menentang penjajah. Datuk Bahaman, Mat Kilau, Tok Gajah. Serangan Kolonel Walker menyebabkan mereka terpaksa berundur ke A. Kelantan. Okey. So serangan Colonel Walker menyebabkan pahlawan-pahlawan ini terpaksa berundur ke Kelantan. Are you sure, Hana Wahidah? Ya cikgu, ya cikgu. Oish, betul. Nampak tak? Dia punya hebat tu. Betul lah. Dia jawab memang betul. Sungguh dia. Cikgu lagu. So betul. Jawapan dia nombor 6 adalah A, Kelantan. Yes. Terbaik. Okey. Baik, sound dia tak boleh belah. Soalan yang ke-7. Okey, kita teruskan dengan siapa nombor 7? Saya cikgu. Silakan. Siapa ni? Iman Daniel. Silakan. Berdasarkan maklumat berikut, X ialah menyerang kubu James Brooke di Nangga Sekerang, membunuh Allen di B. Rentak. Yang menyerang kubu James Brooke di Nangga Sekerang dan membunuh Allen Lee ialah Rentap. Betul, Iman Daniel. Terbaiklah. Memang terbaik. Terbaik. Okey. Seterusnya, soalan nombor 8. Siapa soalan nombor 8? Saya, cikgu. Silakan Imran Yusof. Silakan. Apakah tindakan James Brooke yang menyebabkan Syarif Masahur dan Datuk Petinggi Abdul Ghafur menentangnya? A. Sarike diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Okey. So, tindakan James Brooke yang menyebabkan Syarif Masahur dan Datuk Petinggi Abdul Ghafur menentangnya kerana Sarike diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Betul sangatlah. Ya Allah. Anak siapa ni? Mandeni ni anak siapa ni? Anak siapa ni? Ya Allah. Okey. So memang betul. Iman Daniel. Dan okey, soalan yang ke-9 siapa? Soalan Saya. Silakan Lutfia. Mengapakah Tok Janggut seorang tokoh pejuang tempatan menentang British di Kelantan? B. B. Pengenalan cukai tanah. Tak, Lutfia. Kamu banyak kelas ke hari ni, macam penat je. Mana ada? Alamak, kan? Terpaksa hilang macam ni. Okey. Cikgu. So, nombor 9. Lagu. Okey. Ya Allah. Okey, nombor 9 betul jawapannya, iaitu pengenalan cukai tanah. Okey, 9B pengenalan cukai tanah. Alright. Macam-macam ya. Cikgu ada setup baru. Tu yang lain macam sikit tu kan. Darjah 6 punya lagu. Okey. Soalan nombor 10. Silakan. Siapa soalan nombor 10? Syarul. Silakan Syarul. Pejuang Ahmad Saleh menentang Syarikat Borneo Utara SBOP di Sabah berakhir di Tambunan. Kenapa B. boleh? Menawarkan jawatan pentadbiran. Menawarkan jabatan? Pentadbiran. Jawatan pentadbiran. Okey, menawarkan jawatan pentadbiran. Are you sure? Mana tahu? Mana tahu? Kau biar betul. Mana Atau tahu? Mungkin C. Mat Saleh terkorban dalam pertempuran. Mana satu ni? Saya pun tak tahu, awak pun tak tahu, kita mana tahu, cikgu. Kan? Terbaik. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat antara B dengan C, jawapan dia. Okey, pilih satu Syarul. Yang mana satu? C. Syarul, yang mana satu? Saya pilih dah. Mana? Cikgu ni lupa dah saya pilih B mana. Cikgu ni. Alah, cikgu ni. GB mana tahu cikgu. E jawapan dia cikgu. E jawapan dia. Sekali lagi. Okey, jauh dah pilih dah. Sekarang cikgu kena teka. Saya dah teka dah. Cikgu pula kena teka. Cikgu kena teka. Okey, nombor 10. Sebenarnya kenapa saya kena teka kalau cikgu kan tak teka ni?
Okey. Nombor 10. Cikgu suka jawapan Syahrul. Walaupun jawapan dia. Okey. Saya tak kisah. Saya denda pun kena dah juga. Kalau saya tak kena denda, saya minta juga. Oh, minta. Baik. So, jawapan sebenarnya adalah C. Mat Saleh terkorban dalam pertempuran. Dah cikgu. Jadi Syahrul juga menyertai Ahmad Amjad untuk kepusingan akhir. Okey, kepusingan akhir denda. Ramai yang menunggu ni pusingan akhir ni. Okey. Soalan yang ke-11. Silakan. Siapa? Mia Adriana. Okey, silakan Mia. Cara berikut berkaitan dengan kekejaman yang dilakukan penjajah British terhadap pejuang kedaulatan tanah air. Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagu dijatuhi hukuman bunuh Sultan Abdul Majid Ismail di bawah negeri. Cikgu buat ke ni kan sikit cikgu? Okey ni. Terima kasih. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada kekejaman tersebut? Boleh kereta ke apa tu? Ini Top Gear. Cerita Top Gear dia model T1900. Ya. Okey, apa jawapan dia? C. Okey, C. Pengajarannya rasanya berikan dua jawapan terhampir. Ya, berjumpa. C. C dengan D. D. Okey, so mana agak-agaknya yang lebih baik? D. Okey, baik. So jawapan yang dipilih oleh Mia Adriana ialah D, yang sakit perut saya. Iaitu berwaspada terhadap anasir luar. Yes, betul. Berwaspada terhadap anasir luar. Ini semua sebab apa? Sebab kedatangan British. Ya, anasir ni, okey, untuk pengetahuan semua, anasir ni maksudnya unsur-unsur luar ataupun pihak-pihak luar. Itu maksud anasir luar. Jadi kita kena berwaspada terhadap anasir luar ataupun pihak-pihak luar yang cuba take over negara kita. So itulah maksud anasir luar. Boleh faham Madam Mikael? Terbaik boh. Terbaik. Okey. Okey, soalan 12. Kita teruskan dengan Naim ya. Ya. Naim? Ya. Betul. Ya, silakan. Grup melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbiran di Sarawak. Apakah tujuan pelaksanaan dasar tersebut? A. Meningkatkan taraf hidup. B. Menjamin perpaduan rakyat. C. Mengukuhkan kuasa pemerintah. D. Mempelbagaikan kemahiran penduduk. B. Menjamin perpaduan rakyat. Apakah tujuan pelaksanaan? Iaitu untuk menjamin perpaduan rakyat. Nampak sangat kau tembak. Okey, menjamin perpaduan rakyat. Are you sure? Itu atau C? Atau C. So agak-agaknya yang mana tu? Sebelum kita orang tembak engkau. C. Saya pilih D. Okey, so C Okey. Okey. So jawapan dia sebenarnya adalah yes, iaitu jawapan dia adalah C. Sebab dengan mengambil penduduk tempatan, maka dapatlah mengukuhkan kuasa pemerintahan, bro. Nampak tak? Baru betul. Okay, baik. So, kita sambung. 13. Tukar lagu lain apa lagu tu? Di mana kau? Okay, so 13. Kita serahkan terus kepada siapa? Nur Aisyah Silakan.
Datuk Pahaman dan Pembesar Semantan tidak dibenarkan memungut cukai. Pegawai yang dipertanggungjawabkan oleh British ialah B. Residen dan pemungut hasil. Residen dan pemungut hasil. So pegawai yang dipertanggungjawabkan oleh British ialah residen dan pemungut hasil. Iaitu B ya. B. Are you sure? Sure. Sure. Okay, nampak tak dia punya sure tu? Yes. Okay. So betul. Ya, Datuk Pahaman. Okay. Pegawai yang dipertanggungjawabkan ialah residen dan juga pemungut hasil. Yes. Okay. So itu adalah B. Dan soalan yang ke-14. Silakan. Iaitu Kristina. Ya, cikgu. Silakan Kristina. Jangan marah kami Jangan marah kami Mana ada. Teringat hari tu kena marah kan. Okey, baik. Silakan. Saya punya jawapan B. Murad. Boleh Kristina boleh tolong baca? Maklumat berikut merupakan dasar pentadbiran SBUV terhadap penduduk suku kaum di Sabah. X. Dilarang buka tanah baru untuk pertanian pindah. Suami isteri dipaksa tinggal secara berasingan. Okey. Suku kaum X ialah B. Murud. Okey, iaitu B. Murud. Terbaiklah Kristina. Okey, terbaik. Yes, betul. Kristina ya. Okey, jawapan nombor 14 ialah B, iaitu kaum Murud. Kita ada baca gitu kan. Dan soalan ke-15. Siapa 15? Iaitu Wafi, silakan. Charles Brooke gagal menawan kubu rangkap di Bukit Sadok pada tahun 1857 dan 1858. Yang ini. Kubu tersebut. Jawapan dia C itu. Okey, jawapan dia C, 2 dan 3. Okey, iaitu keistimewaannya dibina di kawasan yang tinggi, dipagari dengan kayu berlian. Okey, Wusko. Terbaik. Wusko Wafi. Sorry, Wafi. Terbaik terbaik. Okey, dan soalan terakhir, soalan 16. Okey, siapa? Silakan Zarifan. Jadual berikut berkaitan dengan kebangkitan rakyat Terengganu tentang sejarah British. Okey. Peristiwa kebangkitan tani diterima. Okey. Okey. Zarif tak dengar. Tak dengar. Mengapakah kebangkitan tersebut berlaku? Tanah. Okey, pengenalan peraturan tanah. Are you sure? Are you sure? Macam-macam bunyi. Okey. Jawapannya yes, memang betul, iaitu pengenalan peraturan tanah. So 16 jawapan dia ialah B. Yes. So nampak tak? So daripada sini kita telah ada 2 orang yang telah berjaya untuk ke peringkat akhir. 3 lah, 3. Termasuk juga Syahrul. Okey, termasuk juga Syahrul. Okey, baik. So, hari ini kita nak buat apa? Okey, kepada Ahmad Amjad dan juga kepada siapa lagi? Ahmad Amjad, Syahrul dan siapa? Siapa lagi seorang tadi? Alah, lupa. Akhil Iskandar. Okey. Baik. Untuk ketiga-tiga ini, sila onkan kamera anda. Okey. Sila onkan kamera. Oh, Syahrul, background lain macam. Okey. So record ke? Nak record sekali? Oh, yelah. Kita